Hai semua, kembali untuk sesi pelajaran pada hari ini. Bahasa Melayu tahun 1 untuk sekolah kebangsaan. Nak belajar apa? Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru, kemahiran yang kita dah belajar sebenarnya. Tajuk dia melafazkan pantun, muka surat 34. Kemahiran pada hari ini ialah melafaz dan mengenali ciri pantun. Kita dah belajar sebelum ni melafazkan pantun 2 kerat. Hari ini kita nak belajar pula melafazkan pantun 4 kerat dan ciri-ciri pantun 4 kerat. Sebelum tu mari kita menonton YouTube untuk kita dengar lafaz pantun yang sebenarnya yang sepatutnya murid-murid faham dan melafazkan cara yang betul. Kita ikut contoh dalam YouTube ini. Mari kita tengok. Kita semua pernah mendengar pantun. Tapi apakah sebenarnya pantun itu? Seperti pantun-pantun pusaka. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama si adik seorang. Ataupun pantun-pantun seperti buah cempedak di luar pagar, ambil galak tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Perhatikan, apa yang sama bukan di hujungnya saja, malah rimanya juga ditekankan di tengah-tengah. Contoh lagi, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Yang tak asing lagi, pantun-pantun pusaka. Dengar di tengah-tengahnya juga. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Perhatikan dengan teliti. Di tengah-tengahnya juga rimanya dijaga. Sorong papan, tarik papan, buah keranji di atas perahu. Suruh makan, awak makan. Suruh mengaji, awak tak mahu. Okey, kita telah menonton YouTube cara melafazkan pantun. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama ialah rima tengah. Mari baca bersama-sama dengan saya dulu pantun yang ini. Masak kari si ikan kacing, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Okey, suku kata yang saya warnakan kuning dengan merah ini namanya rima tengah. Okey, ciri pantun yang pertama, dia mesti rima tengah mesti berselang-seli. Rima ni maknanya apa? Maknanya bunyi suku kata. Yang di tengah ni mesti berselang-seli. Mari kita sebut ikut warna. R-I-R-I, G-I-G, R-I-R-I, G-I-G. Ini ialah rima tengah. Seterusnya ialah rima akhir. Okey, tengok kat sini selain tengahnya berselang-seli, pantun juga rima akhirnya berselang-seli. Kalau tadi dekat tengah, kat hujungnya pun mesti berselang-seli. Cuba kita sebut rima akhir. C-I-C, B-U-T boat, C-I-C, B-U-T boat. Okey. Sebelum tu mari kita baca, kita lafazkan pantun dulu. Ini pantun yang sama Ini pantun yang sama macam tadi jugalah. Okey. Tadi tengahnya berselang-seli. Yang ni pun hujungnya pun berselang-seli. Ciri pantun rima akhir dengan rima tengah mesti berselang-seli. Satunya kita lihat pembayang dan maksud. Pantun yang sama tadi juga.
semua pantun 4 karat ada 2 bahagian Dua bahagian atas ni kita namakan sebagai pembayang, dan 2 bahagian di bawah ni, 2 baris di bawah ni kita namakan sebagai maksud. Kenapa dinamakan maksud? Sebab dalam dekat sini ni yang warna merah ni mempunyai nasihat ataupun mempunyai maklumat penting. Yang atas ni pembayang. Kenapa dinamakan pembayang? Sebab dia macam bayang-bayang lah, tak ada maklumat ataupun tidak penting. Jadi ingat, pantun ada 2 bahagian. Yang atas ni kita namakan pembayang, yang bawah kita namakan maksud. Jadi ada 3 ciri pantun tadi. Yang pertama rima tengah, yang kedua rima akhir, dan yang ketiga pembayang dan maksud. Sekarang mari kita buka halaman 34. Okey, murid sila lakukan bacaan kendiri dulu untuk setiap pantun dalam muka surat ni. Baca dengan senyap dahulu, nanti kita akan bincangkan rima tengah, rima akhir dan pembayang dan maksud. Baik, murid-murid telah melakukan bacaan kendiri. Mari kita baca, kita lafazkan setiap pantun dan kita kenali ciri-ciri yang ada dalam setiap rangkap pantun. Okey, ini ialah rangkap yang pertama. Mari kita lafazkan dulu. Pak Tahir membawa timba. Timba lama berisi paku. Hari lahir menjelang tiba. Ailin terima hadiah buku. Okey, lihat di rima tengah ini. Rima tengah mesti berselang-seli. Mari kita sebutkan. IRR, MMA, IRR, MMA. Dan mari kita tengok, kita sebutkan rima akhir. Dieba, Keyuku, Dieba, Keyuku. Ingat, rima akhir, rima tengah dan rima akhir mesti berselang-seli. Okey, seterusnya kita lihat pula 2 baris di atas ini ialah pembayang dan 2 baris di bawah ialah maksud. Pembayang ni kerana dia tak ada maklumat penting. Maksud ni dia ada maklumat penting. Okay, rangkap yang kedua. Mari kita lafazkan dulu. Buah bidara, buah duku, bawa ke kota, sebakul cuma. Ailin gembira mendapat buku. Buku cerita dibaca bersama. Ya, pantun ini juga ada rima tengah yang berselang-seli. Mari sebutkan rima tengah. Arera, dieta, arera, dieta. Mari sebutkan rima akhir dia yang berselang-seli. Keyuku, MMA, Keyuku, MMA. Di manakah bahagian pembayang? Ya, 2 baris di atas ini ialah pembayang kerana tidak ada apa-apa maklumat. Dan yang bawah ini dinamakan sebagai maksud kerana ada maklumat penting. Okey, kita lihat pula rangkap yang ketiga. Mari baca, mari lafazkan bersama-sama. Anak Pak Dolah menanam ciku dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku, amalan murni. Baik, sebutkan rima tengah, LAH lah, KUku, LAH lah, KUku. Mari sebutkan rima akhir, KUku, NI ni, KUku, NI ni. Okey, di manakah letaknya pembayang?
Ya, 2 baris di atas ni ialah pembayang kerana tidak ada maklumat penting. Dan di bawah ni kita namakan sebagai maksud kerana ada maklumat penting. Mari kita lihat rangkap yang keempat. Okey, untuk rangkap keempat ini latihan kendiri untuk murid-murid. Sila lafazkan sendiri mengikut intonasi yang saya dah tunjukkan dan cuba kenal pasti mana rima tengah, mana rima akhir, pembayang dan penutup. Okey, selamat mencuba. Baik, marilah kita lakukan pula buku aktiviti, latihan dalam buku aktiviti muka surat 39. Baik, murid-murid sila lengkapkan rangkap setiap pantun ini ikut rima akhir yang saya dah ajar tadi. Untuk pantunnya ni murid-murid lihat rima akhirnya sahaja. Rima tengah tak perlu tengok, rima akhirnya sahaja. Dan isikan jawapan di setiap rangkap. Di atas ni dah ada dia punya baris. Murid cuma perlu lengkapkan sahaja. Okey. Murid-murid perlu cari rima akhir yang sama. Contohnya kalau yang pertamanya hujungnya keyuku, era, keyuku. Jadi yang bawah ni mesti era juga. Jadi cari yang mana jawapan dekat atas ni baris hujungnya ialah era. Faham semua? Yang bawah ni pun sama. Kalau ada keyuku, hujungnya keyuku. Yang keduanya keja. Keyuku. Jadi yang ini hujungnya mesti apa? Mesti sama juga yang merah ni. keja. Jadi cari jawapannya dekat atas sini. Faham semua? Baik, mari kita semak jawapan murid-murid semua. Ini ialah jawapan yang betul. Sila lakukan pembetulan jika ada kesalahan. Dan tahniah pada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul. Bila siapa yang dah isi tu bolehlah lafazkan pantun itu mengikut cara yang kita belajar tadi. Baiklah, kita dah sampai ke aktiviti yang terakhir pada hari ini, iaitu pengayaan dengan cara mengeja suku kata. Sila eja suku kata ini. Baik, tahniah dapat mengeja suku kata. Sekarang eja pula perkataan yang mengandungi suku kata tadi. Baiklah, kita telah pun berada di akhir pelajaran kita untuk kali ini. Semoga murid-murid dapat faham dan jaga diri.